kasih kepada saudara pengacara majlis. Ustadz ini dia ikut SOP, semua dia spray. Nasib baik yang berucap pun dia tidak spray. Terima kasih Ustadz. Nah, ini kita ikut SOP. Kalau ada orang komplain, nah ini bukti. Nah, pengurusi penganjur pun dia spray semua. Nah, yang saya kasihi Tuan Haji Ahmad Jaid bin Osoy selaku Ketua PDM dan pengurusi penganjur kita pada hari ini, beri tepukan kepada Tuan Haji Ahmad. Nah, ini pencadang saya dulu. Kalau pencadang tidak ada masalah kita. Yang saya kasihi Ketua Kampung Kalansanan Tuan Jenain yang tadi berucap, beri tepukan kepada Ketua Kampung. Ketua Kampung Warisan Saudara Manaf, MPKK Kampung Warisan Saudara Iskandar, berucap dia boleh ganti Alif Aliman Saudara, berucap kempen masa pilihan raya nanti. Saudara Atam-Atam, saya panggil di Atam-Atam ya, Johari, berkenal di Atam-Atam ya, oleh dalam Facebook. MPKK Kampung Lansanan, Saudara Ketua Penerangan kita, Saudara Saleh selaku pengurusi Sapma Negeri Sabah, beri tepukan kepada Saudara Saleh. Ketua Sabagian, Saudara Zakaria, Ketua Wanita, Ketua Wira, Ketua Wirawati, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Bahagian, Ketua-Ketua Cawangan, dan yang paling penting para penduduk khususnya di Kampung Kalansanan dan juga Kampung Warisan pada hari ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program kita pada hari ini bukan hanya dituruti, diikuti liputan dia oleh masyarakat di dua buah kampung ini, tetapi untuk makluman juga sidang live, video live juga sekarang ini tengah diikuti oleh rakan-rakan kita yang berada di Semenanjung. Tadi YB Hanayo minta untuk saya bagi ucapan yang kau-kau untuk orang Semenanjung tengok. Sekarang ini mereka akan menyaksikan juga rakaman kita ini secara live di sebelah Semenanjung sana. Beri tepukan kepada rakan kita yang ada di sebelah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya kita dapat berhimpun sekali lagi di dalam satu majlis yang saya kira cukup bermakna. Selain daripada ramah mesra, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada masyarakat di dua buah kampung ini yang telah pada pilihan raya yang lepas telah memberi sokongan yang begitu kuat dan padu kepada Parti Warisan Sabah hingga memungkinkan kita berjaya membuat perubahan di negeri Sabah ini. Beri tepukan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya ucap jutaan terima kasih. Jasa dan pundi amanah yang telah tuan-tuan berikan itu kita akan pegang. Saya masih lagi ahli parlimen, walaupun Dewan Undangan Negeri telah dibubarkan. YB Adul sejak YB Azhar sejak sudah hilang YB nya. Ahli parlimen masih lagi ahli parlimen. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya negeri yang telah diumumkan pembubarannya oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita merupakan satu perkara yang basically di luar jangkaan kita. Satu perkara yang dari segi sejarahnya hanya berlaku dua kali dalam sejarah politik negeri Sabah. Kali pertama ianya berlaku yaitu sewaktu kerajaan Parti PBS membubarkan Dewan Undangan Negeri tidak cukup 5 tahun. Dan kali ini berlaku lagi, walaupun dalam generasi yang berbeza tetapi situasi yang hampir lebih kurang sama, di mana kita terpaksa membubarkan Dewan Undangan Negeri walaupun tempoh 5 tahun masih tidak mencukupi. Dan pada malam ini saya akan mengambil sedikit masa untuk menjelaskan kenapa perkara ini berlaku hingga terpaksa kita dibubarkan Dewan Undangan Negeri kita dalam tempo tidak sampai 5 tahun. Dan sebelum itu juga, kalau boleh saya menyentuh tadi disebut oleh para MPKK kita, bahwa usaha-usaha yang telah kita lakukan, khususnya di dua buah kampung ini, dalam tempo 2 tahun, merupakan satu perkara yang sebenarnya saya pun tidak keep track. Sebab untuk makluman semua terlalu banyak masalah yang ditinggalkan oleh kerajaan dahulu, yang terpaksa kita lakukan perbaiki hanya dalam tempo 2 tahun. Sebab itulah saya selalu sebutkan,
Tadi pun saya pusing dari pagi tadi. Ini merupakan rally saya yang terakhir. Rally daripada pagi tadi saya pusing di Inanam. Masuk kampung, keluar kampung, berjumpa dengan masyarakat kaum Tionghoa di sebelah Inanam sana, menjelaskan serba sedikit keadaan yang berlaku di negeri Sabah, termasuk juga apa yang berlaku di Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah apabila mereka tanya apa yang kita telah lakukan dalam tempoh 2 tahun, itu yang saya sebutkan tadi di Inanam. Saya bagi tahu, janganlah compare dalam tempoh 2 tahun pemerintahan warisan ini dengan 26 tahun kerajaan Barisan Nasional. Mereka tanya apa yang kita telah lakukan dalam tempoh 2 tahun. Banyak yang kamu tinggalkan dahulu yang perlu kami selesaikan. Dan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang kamu tinggalkan itu, sudah pastinya dalam tempoh 2 tahun agak mustahil untuk kami melakukan dia. Ini kita kena bersifat realistik. Sebagaimana yang Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah nyatakan. Tahun pertama kita menjadi kerajaan, legitimasi Ketua Menteri dipertikaikan. Keluar masuk mahkamah. Mereka cakap walaupun keluar masuk mahkamah, Ketua Menteri bukannya duduk di mahkamah. Tapi saya boleh jelaskan, benar, memanglah Ketua Menteri tidak duduk di mahkamah. Tetapi sedar atau tidak, dalam tempoh 1 tahun pertama kita menjadi kerajaan, apabila legitimasi Ketua Menteri itu dipertikaikan, dibicarakan di mahkamah, kaki tangan penjawat awam itu berada dalam keadaan confused. GLC yang ada juga confused. Maka tidak cukup dengan itu, pelabur-pelabur juga takut mau datang. Jadi mengakibatkan tidak banyak yang boleh kita lakukan dalam tahun pertama. Apabila kita berusaha untuk mengubah polisi yang ada, polisi lama, itu yang pasal tanah tadi, untuk makluman Tuan Haji, itu yang kita mengambil masa hampir 1 tahun berbincang pasal isu tanah ini. Kita mau wartakan mungkin, tetapi sebagaimana saya sebutkan tadi, Ketua Menteri itu dipertikai, kaki tangan kerajaan ada mau bagi kerjasama atau tidak kerjasama. Sebab dia takut nanti bagi kerjasama dengan Datuk Syafiee, mahkamah cakap Musa Ketua Menteri, mati juga. Nanti tidak sokong pula Datuk Syafiee, nanti tiba-tiba Syafiee pula jadi Ketua Menteri, mati juga. Jadi itu yang mengakibatkan penjawat-penjawat awam, apabila kita cuma introduce structure changes ataupun policy changes, memerlukan masa untuk kita melakukan dia. We need to push our public sector to move things ahead, because kita mau cepat. Itu yang masalah di kampung Karan sana, di kampung warisan ini. Kalau saya boleh update serba sedikit sebelum saya melarut banyak bercerita tentang pilihan raya. Saya sebut dulu pasal kampung warisan. Kampung warisan ini, isu dia apa? Ada 3 permohonan tanah ke atas tanah ini. Sebelum kita kerajaan, of course kita tidak tahu isu ini. Isu dia dulu tanah ini dipegang oleh LPPB, sebab dia orang yang memajukan tanah ini, betul atau tidak? Nah, jadi apabila itu berlaku, kita ingin wartakan kampung ini, ada 3 permohonan yang telah dikemukakan. Jadi permohonan pertama LPPB, kedua di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, dan ketiga ada permohonan daripada masyarakat kampung. Jadi baru-baru ini sebelum pembubaran berlaku, sebenarnya ada beberapa kali mesyuarat telah kita lakukan dengan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. YB Azhar tidak ada, kalau dia ada dia boleh sahkan apa yang saya sebut ini. Di antara kampung yang kita tengah proses untuk penguartaan adalah kampung warisan ini. Karena kita telah minta agar ini merupakan komitmen kita sewaktu pilihan raya. Kita mau kampung warisan ini untuk diwartakan secepat yang mungkin. Bukan saja karena orang kampung di warisan sudah lama menunggu, tetapi namanya pun kampung warisan, Pak. Betul, Pak? Jadi namanya pun terlalu dekat dengan hati kita. Jadi sebab itu kita telah arahkan minta kepada kerajaan, kepada DBKK untuk proses secepat yang mungkin. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah minta agar 2 daripada permohonan itu di-withdraw. Biarlah 1 saja yang kita bawa forward dia punya permohonan mengikut perbincangan yang terakhir. Kita minta di BKK, ini ya proses yang paling cepat. Dia ada beberapa proses untuk kita ambil kalau kita mau pilih. Kalau kita menggunakan individu, permohonan kampung itu atas nama individu, proses dia mungkin akan lambat. Sebab dia kena pergi setiausaha hasil bumi, pergi mesyuarat dengan JTU, pergi mesyuarat dengan LUC. So proses itu mungkin akan memakan masa yang panjang. Jadi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri minta untuk apa cara
dan langkah yang paling cepat agar kita melihat dan menyaksikan kampung ini dapat diwartakan. Jadi maka dengan itu saya dengan Wadi Hazar setuju agar biarlah di BKK yang membuat permohonan ke JTU untuk penguartaan kampung, dan setelah itu because bila agensi dengan agensi yang berurusan ini prosesnya laju, dan apabila ianya diluluskan maka kita akan bentuk jawatan kuasa itu untuk memastikan penguartaan itu dapat dilaksanakan secepatnya mungkin. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, proses itu sudah berada di fasa yang akhir. Cuma sebagaimana kita sebut tadi, pembubaran Dewan ini tidak kita sangka. Mana kita anggap pilihan raya umum diumumkan 2 tahun saja. Sepatutnya kita ada additional 3 years untuk kita proses. Dan dalam perancangan kita dan usaha kita, kita predik dalam tempo 2 tahun hingga ke 3 tahun, insyaAllah kampung ini dapat kita wartakan. Itu yang baru-baru ini apabila Yang Amat Berhormat Ketua Menteri turun ke Sepanggar, di antara perkara pertama yang dia umumkan adalah penguartaan kampung-kampung yang dari segi peraturan dan prosesnya telah clear. Jadi itu yang diumumkan baru-baru ini, 13 buah kampung yang telah diluluskan penguartaan dan insya Allah sijilnya akan dikeluarkan. Itulah komitmen kita sebagaimana kita janji. Tinggal lagi kampung warisan ini sudah berada di fasa yang akhir. Jadi JTU menasihatkan kepada kita, kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, jangan dulu laksanakan, maklumkan orang kampung bahwa dianya sudah berada di fasa yang akhir. LPDB telah diarahkan untuk withdraw permohonan mereka, dan yang paling penting kepada kita, penguartaan kampung ini insya Allah akan direalisasikan. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan, walaupun pilihan raya ini berlaku dalam 26 hari bulan pengundian, tapi saya masih ahli parlimen. Don't worry, I am still your member of parliament. I will make sure. Saya akan pastikan kampung ini diwartakan sebelum pilihan raya parlimen akan datang. Nanti kalau pilihan raya parlimen masih belum warta, kalau saya baru ucap di depan dia kamu rotan saya. Boleh? Boleh. Nah, ini bukan janji dan sebagainya, tapi memang komitmen kita. Kita pun nampak secara jelas dalam tempo 2 tahun Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah pusing seluruh Sabah, menyerahkan geran-geran tanah kepada mereka-mereka yang telah menunggu geran tanah mereka selama lebih puluhan tahun. Ini realiti dia, itulah komitmen kita sebagaimana yang tertulis dalam manifesto kita. Jadi jangan bimbang tentang isu kampung ini. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bukan saja orang kampung warisan mau ianya diwartakan. Ianya nama warisan, Mbak. Bikin malu sama parti warisan kalau kampung warisan tidak diwartakan. Jadi jangan bimbang, Haji, Ketua PDM. InsyaAllah ianya akan menjadi semangat pemangkin kita untuk memastikan agar insyaAllah kerajaan warisan akan mendapat mandat yang lebih besar dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menyentuh tentang pilihan raya ini penting. Saya ambil kesempatan ini untuk menjelaskan serba sedikit apa yang berlaku. Bermula daripada yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Sebagaimana kita pun sedia maklum, langkah syariatan berlaku bulan Mac tahun 2019. Betul atau tidak? Berlaku perubahan kerajaan 2020, sorry. 2020. Ini perkara yang kita tidak sangkakan. Sebagaimana saya sebutkan tadi, tahun pertama kita fokus dalam membangunkan negeri Sabah, tetapi obstacle yang kita dapat, legitimasi Ketua Menteri dipersoal. Jadi bermula bulan Mei tahun 2018 hinggalah Oktober 2019. Kalau tuan-tuan ingat, Oktober tahun 2019 itu barulah Mahkamah sahkan bahwa Ketua Menteri yang sah itu adalah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Syafri Yabdal. Jadi Oktober, November, Disember baru kita mau take off, membawa Sabah dalam usaha kita untuk mengubah struktur dan polisi. Baru 3 bulan kita berada dalam keadaan stabil. Januari 2020 sampai apa yang berlaku? COVID-19 berlaku. Bukan saja dunia in total lockdown, bukan saja Malaysia in total lockdown, Sabah pun total lockdown. Betul atau tidak? Tidak cukup dengan itu, tuan-tuan pun dikurung dalam rumah. Itu yang kawan cerita, ada job orang buat. Dia beritahu hospital kerajaan melaporkan
ramai ibu-ibu yang mengandung dalam tempo lockdown. Dia buat joke lah. Tapi apa yang saya inginkan katakan, bahwa dalam tempo apabila Januari berlaku, sudahlah tahun pertama kita menghadapi masalah dari segi legitimasi Ketua Menteri dipersoal. Tahun kedua, apabila kita mula, orang bilang macam kalau kapal terbang dia mau take off, datang pula COVID-19. Jadi bila berlaku COVID-19, pelancong tidak boleh masuk negeri Sabah. Bila pelancong tidak boleh masuk negeri Sabah, definitely lah ekonomi kita jatuh. Betul kan tidak? Tidak cukup dengan itu. Apabila pelancong tidak boleh masuk, import ekspor tidak boleh dilakukan, pelabur asing tidak boleh masuk. Jadi bila ini semua berlaku, mengakibatkan ekonomi juga jatuh. Ini lawan kita cakap warisan pemerintah 2 tahun, dia cakap ekonomi jatuh. Coba tunjuk dengan saya, ekonomi negeri mana yang naik waktu COVID berlaku? Panggil Bill Gates pun jadi ketua menteri, tidak boleh naik ekonomi, Pak. Betul kan tidak? Ini pembangkang cerita. Macamlah kita ini bodoh sangat mau memimpin negeri Sabah ini. Jadi itu keadaan dia. Jadi tidak cukup dengan itu. Januari, Februari, Mac, waktu kita mau fokus untuk membantu rakyat, sebab ramai yang terkesan disebabkan COVID, ramai yang hilang pekerjaan. Selain daripada COVID-19, COVID politik pula yang datang. COVID politik, tuan-tuan. Bermula bulan Mac, berlaku perubahan kerajaan di peringkat persekutuan. PH jatuh, PN ambil alih. Bila PN ambil alih, Agung nasihatkan di dalam parlimen. Dengan jelas dia sebut, dia cakap sekarang ini berlaku COVID-19, rakyat ramai yang terkesan, ramai hilang pekerjaan, syarikat-syarikat banyak yang tutup. Agung menitahkan agar jangan heret rakyat ke kancah politik yang tidak menentu. Jadi masa itu pun kita di Sabah, kita bagi tahu, okey, fair. Orang bilang time out, jangan dulu kita bergaduh melawan politik ini. Kita fokus untuk membantu rakyat yang terkesan. Jadi masa itulah Januari, kalau tuan-tuan pun nampak, even kerajaan negeri pun membantu agensi-agensi kerajaan persekutuan. Jabatan kesihatan kita sumbang 1 juta. PDRM kita sumbang 1 juta. Tentera kita sumbang 1 juta. All the frontliners kita bantu 1 juta. Kerajaan negeri punya duit, bantu dengan agensi kerajaan persekutuan. Sebab titah Agung cakap, fokus kepada membantu rakyat, selesaikan masalah COVID. Jadi dalam kita fokus membantu rakyat, apa berlaku? Tuan-tuan, bermula Mac sebagaimana saya sebutkan tadi. Yang di sebelah ini bukannya fokus bantu rakyat, mulut bantu rakyat, tapi di bawah pergi pujuk rayu. Kita punya MP-MP mau beli, datang ke Sabah, diorang cakap apa? Diorang cakap, woi kerap tangan Sabah ni cantik-cantik. Bukan kerap tangan yang cantik, YB kita yang cantik. Inilah masalahnya. Tuan-tuan, saya mau bagi tahu dengan orang di kampung Kanasanan sama warisan ini. Kalau kami ini orang warisan ini memikir soal badan kami boleh jadi jutawan segera, tuan-tuan. Ini masih lagi pakai jeans tahun lepas, kuning-kuning, ada koyak sudah di bawah. Kami boleh menjadi jutawan segera kalau kami fikir badan kami. Bayangkanlah apabila mereka membentuk kerajaan di sebelah sana. Mereka cakap apa? Oh, ini kerajaan Melayu, ini kerajaan Islam. Datuk Syafi'i, warisan, please be with us. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan soal bangsa dan agama. Kita semua sini majoriti orang Islam. Saya orang Islam, Datuk Syafi'i orang Islam. Tetapi kalau kita ingat asas perjuangan parti warisan sewaktu ianya dilahirkan di bumi Sabah, matlamat kita apa? Matlamat kita ialah ingin membuat perubahan kerana kebobrokan, rasuah, perompakan, pencurian yang dilakukan oleh kerajaan dulu perlu dihentikan. Betul tak tidak? Bukan itu kah asas kita dulu? Jadi tiba-tiba bila PN memerintah di sana, kita disuruh bergabung sama sana. Ini kerajaan Melayu, ini kerajaan Islam. Ini Datuk Syafi'i bagi tahu dengan Tan Sri Mahyudin. How can I live, my friend? You know, my Christian friend, my Chinese friend, just because I am a Muslim, you know, saya bagi tinggal kawan-kawan yang dulu berjuang bersama-sama saya, ingin menghancurkan dan menghentikan pemerintah
kita tinggalkan kawan-kawan kita. Itu kan nilai yang kita mau terapkan dalam jiwa sanubari anak-anak Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mau kembali kepada sejarah. Cukuplah para pemimpin kita yang terdahulu ditawarkan. Kalau tuan-tuan pun ingat sejarah bagaimana PBS jatuh. Sebab apa? Walaupun mereka deny, tapi open secret pada masa itu berlaku brilian, hingga mengakibatkan Parti Bersatu Sabah tumbang. Tuan-tuan dan puan-puan, lihat apa berlaku baru-baru ini. Datuk Syafiee boleh bagi okey, ambillah kuasa. Oleh kerana Musa cakap dia ada 33. Saya mau tanya dengan orang-orang kampung warisan ini. Taruhlah si Musa angkat sumpah. Hari ini dia angkat sumpah sebab dia ada 33. Saya Musa Aman angkat sumpah jadi ketua menteri. 2 hari selepas itu ada lagi lompat ikut sama kita. Tiba-tiba bilang, Syafiee kau datang balik, kau angkat sumpah sebab kau ada nombor. Ada 2 lagi lompat balik pergi tempat warisan. Angkat sumpah Datuk Syafiee balik. Saya Syafiee Abdal angkat sumpah jadi ketua menteri. 3 hari lepas itu Musa pujuk lagi, tawar lagi, lompat lagi 3. Tiba-tiba bilang, Musa kau datang balik, angkat sumpah lagi kau. Apa jadi sama negeri Sabah ini? Itukah negeri yang kita mau? Ketidakstabilan politik ini tidak baik untuk Sabah. Betul tak tidak? Dan lagi tuan-tuan dan puan-puan, daripada kita menyerahkan kuasa memilih siapa kerajaan ini kepada katak-katak yang melompatan ini, bukankah lebih elok kita menyerahkan kuasa semula kepada rakyat untuk memilih siapa yang layak menjadi kerajaan? Biarlah rakyat yang pilih. Kalau rakyat Sabah dalam tempoh 2 tahun kami menjadi kerajaan itu kami gagal, by all means kami akan reda dan rela. Kerana rakyat punya kuasa, biarlah rakyat yang menghukumkannya. Tetapi saya mau tanya dengan orang kampung warisan, kita serah kepada rakyat, yang tidak mau kuasa diserah kepada rakyat ini siapa? Yang bawa pergi mahkamah ini siapa? Musa. Betul ke tidak? Ini grup katak-katak ini. Dia orang tidak mau diserahkan kuasa. Persoalan dia kenapa? Coba orang kampung warisan tanya, kenapa? Warisan bagi sama kami rakyat untuk menilai. Warisan bagi dengan rakyat untuk menentukan siapa kerajaan. Apa salah dia? Oh, dia bilangnya COVID-19. Oh, kalau pilihan raya COVID-19, yang kamu pergi ambil kerajaan, beli YB musim COVID-19 boleh? Betul tidak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah kita mengambil keputusan yang berani. Karena kita yakin tidak ada hakim terbaik dalam menentukan siapa yang menjadi kerajaan, melainkan rakyat negeri Sabah. Itulah hakim sebenar dia. Dan yakinlah, sebagaimana saya sebutkan tadi, pilihan raya pada kali ini bukan hanya rakyat Sabah menantikan keputusan dia. Percayalah cakap saya, orang-orang di Semenanjung juga akan menyaksikan siapa ataupun keputusan yang akan diambil oleh rakyat negeri Sabah terhadap keputusan pilihan raya pada kali ini. Tuan-tuan, saya mau bagi tahu dengan orang di kampung warisan ini. Buat apa kita maulah ikut sama kerajaan? Di sebelah pun mereka ada nombor berapa? Baru-baru ini berundi di parlimen. Sebelah ini dapat berapa? 111. Kamu tahu ada berapa kursi parlimen seluruh Malaysia? 222. Maksudnya diorang dapat 111 itu apa maksudnya? 50-50. Kalau orang Bajau cakap, itu bahasa Bajau 50-50. 50-50. Tuan-tuan, sebab itulah hari ini Tan Sri Mahyudin datang ke negeri Sabah. Lawatan dia ke negeri Sabah, apa dia punya kenyataan? Saya print screen, tidak tahulah, kalau yang bohong itu media lah. Tan Sri Mahyudin sebut dalam lawatan dia yang pertama ke negeri Sabah, apa komen dia? Masih banyak sumber di Sabah, persekutuan perlu bangunkan. Oh, hebat. Masih banyak sumber di Sabah, persekutuan perlu bangunkan. Hidup UMNO. Kita punya laba mati, mau mempertahankan hak-hak dan sumber kita. YB di sebelah cakap, ambillah semua. Hidup UMNO. Jadi saya mau tahu
saya mau tanya sama orang Kalansanan. Tun Mustafa pernah cakap Sabah adalah negeri yang terkaya di Malaysia. Betul kan tidak? Tun Mustafa cakap. Hari ini saya berani kata tuan-tuan, Sabah masih negeri yang terkaya di Malaysia. Tetapi Bank Dunia cakap Sabah rakyatnya yang termiskin di Malaysia. Hidup UMNO. Ketawa kakak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah merasa 26 tahun. Marilah kita belajar daripada sejarah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, apabila orang Sabah bertelingkah sewaktu zaman USNU dengan PBS, terpisah pantai timur dan pantai barat. Islam dan bukan Islam berbalah, mengakibatkan orang pantai timur pada ketika PBS memerintah, pantai timur terasa pada masa itu kita tersisih. Masyarakat Islam merasa tersisih. Oleh karena mereka rasa tersisih, mereka tidak ada tempat bergantung. Masa itu mengharapkan USNU sudah tidak bermaya. Mengharapkan Berjaya sudah ditolak oleh Sabah sebab menyerahkan Labuan kepada wilayah persekutuan. Jadi masa itu pantai timur tidak ada pilihan. Oleh karena ingin melihat Sabah ini dapat dimajukan, rakyatnya bersatu, maka masa itu kita mengharapkan UMNO selaku parti yang memerdekakan tanah Melayu, memajukan negeri-negeri di tanah Melayu. Kita mengharapkan dengan pengalaman yang mereka ada itu dapat membantu kita di Sabah. Maka orang Sabah juga yang panggil UMNO masuk ke Sabah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, apa berlaku? 26 tahun kita diperintah oleh mereka. Apa yang berlaku? Apa yang kita ada? Kilang minyak pun tidak ada di Sabah ini. Betul kan tidak? Si Bung cakap jalan warisan pemerintah 2 tahun. Apa ada jalan kamu nampak? Saya mau tanya dengan Datuk Bung. Dia jadi ahli parlimen di Kinabatangan sana. Sudah 5 penggal. 5 penggal kali 5 berapa? 25 tahun. 25 tahun ini kalau di negara Arab, pemimpinnya sudah 25 tahun memerintah, layak dibuatkan tugu peringatan. Kamu tahu kan? Sebab 25 tahun satu jangka masa yang lama. Oh, Tan Sri Mahyudin cakap, kita kena negeri dengan persekutuan, kena sealiran. Tuan-tuan dan puan-puan, Sabah pernah digelar sebagai fixed deposit UMNO dan Barisan Nasional. Berapa tahun? 26 tahun. Betul kan tidak? Sealiran tidak dengan kerajaan persekutuan? Apa berlaku? Makin miskin kita. Betul kan tidak? Setiap kali pilihan raya janji, macam yang Haji cakap tadi, asal pilihan raya kita janji, itu numbak. Asal pilihan raya dijanji. Kalau kita kerajaan, kita akan wartakan numbak. Kalau kalah, jaga kamu, diambil itu tanah balik. Diugut orang kampung. Sudah menang, apa berlaku? Tidak juga warta. Sampai pilihan raya, jangan bimbang. Kita akan warta lagi kampung numbak. Tuan-tuan, orang Sabah ini, satu kali dibohong, orang Sabah ini pemaaf. Betul kan tidak? 2 kali dibohong, orang Sabah ini bagus, suka bagi peluang. Ketiga kali dibohong, orang Sabah ini bagus, kita yakin mereka ada perubahan. 4 kali dibohong, orang Sabah ini bagus, karena kita sentiasa memberi peluang. Tapi kalau 5, 6, 7, 8 kali dibohong, itu bukan lagi main-main. Itu piramid cakap ini bukan main-main, ini dibodoh betul-betul sudah. Betul kan tidak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka dengan itulah pilihan raya kali ini, ayo kita tunjukkan kepada mereka bahwa orang Sabah tidak mudah untuk dibeli. Suruh kita sealiran dengan kerajaan persekutuan. Masih banyak hasil Sabah yang perlu dibangunkan. Banyak cantik. Jangan main-main sama orang Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya sebutkan tadi, pilihan raya akan datang ke berhadapan dengan rakyat. Kalau mereka sanggup menawarkan jutaan ringgit kepada para wakil rakyat, keterdesakan ini, saya yakin pilihan raya akan datang. They will splash money like hell. They will splash money like hell. Tapi saya mau bagi tahu sama orang Sabah, kita selalu sebut kepimpinan melalui tauladan.
Betul atau tidak? Saya berani cakap dan saya bangga untuk mengatakan, out of 21 daripada 21 ahli Dewan Undangan Negeri Parti Warisan, 9 ahli parlimen Parti Warisan, tidak seorang pun yang menjual maruah mereka, menyerahkan kepercayaan rakyat kepada yang ada di sebelah sana. Dan kita akan pertahankan prinsip ini. Jangan bimbang, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kami ditawarkan jutaan ringgit, kami tunjukkan sama orang Sabah bahwa pemimpin warisan tidak mudah dibeli. Takkanlah gara-gara 50 ringgit, kita punya iman goyang. Betul tak tidak? Jangan pula nanti BN datang pergi sini, atau PN datang kah, saya pun tidak tahu ni diorang BN kah, PN kah, BN. Kadang-kadang confused juga kita. But we don't care lah, PN kah, BN kah, bersatu kah, apakah, yang penting undi Parti Warisan Sabah. There is fresh money like here, trust me. Cuma saya mau bagi tahu sama orang kampung, kalau kamu cuma dibeli dengan 50 ringgit, YB dibeli berjutaan ringgit lah, pun tidak goyang, takkanlah kita orang Sabah ini baru 50 ringgit, 200 ringgit goyang. Bila ditanya ada 50 ringgit, jangan cuba uji iman saya. Dikasih 100 ringgit, jangan coba uji kesetiaan saya. Dikasih 500 ringgit, kamu sudah mula menggoncang iman saya. 1.000 ringgit, jangan kau cakap kuat-kuat. Matilah kita kalau begitu. Tuan-tuan, jangan karena 1.000 iman goyang. Tapi kalau mereka bagi juga, dia bagi 100 ringgit, ambil. 200 ringgit, ambil. 300 ringgit, ambil. Kasih kuat, ini live nih, orang Semenanjung tengok. Dikasih 500 ringgit, ambil. Dikasih 1.000 ringgit, ambil. Tapi apabila berhadapan sama kertas undi, bersaksikan Tuhan Yang Maha Esa, letakkan kepentingan Sabah melebihi kepentingan pribadi, undi Parti Warisan Sabah. Jangan bimbang. Dikasih jutaan ringgit jawatan kami ini, tuan-tuan, dikasih publish lagi segala bentuk jawatan yang ditawarkan. Saya ini Tan Simayudin, bekas bos saya. Kalau saya ikut dia, tuan-tuan, pom-pom, kata orang Sabah, pom-pom. Pom-pom menteri, bang. Bekas bos saya itu, menteri penuh. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita balik kepada asas kita. Ingat dulu kita pusing Sabah. Saya ingat lagi, saya berucap di situ, tempat sana. Dia stop kita punya ucapan, baru assalamualaikum, datang polis, stop, tidak boleh bercakap. Ingat lagi aja, 2 kali. Pusing Sabah. Saya masih ingat lagi itu musim, kita pusing Sabah, tidur dalam kereta. Karena jiwa, semangat mau mengubah negeri Sabah. Tidak ada duit. Masa itu saya buat baju, penuh tangan dengan ingin. Ambil upah. Punyalah susah masa itu. Tidak cukup dengan itu, dikasih tidur dalam lokap SPRM. 14 hari, tuan-tuan. Kawan-kawan sampai bagi gitar di bawah, menghiburkan kami dalam lokap. Macamlah kami dengar. Tapi kenapa? Karena semangat. Kita mau ubah Sabah. We are sick and tired of promise after promise given to Sabahan people. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan, maka lahirlah warisan. Lahir daripada air mata dan keringat orang-orang Sabah. Kita pusing seluruh Sabah, masuk buat program rumah ke rumah, tidak ada duit pun. Ini saya punya wanita-wanita di tahniah, masih lagi bersama-sama kita. Sabar. Saya masih ingat kadang-kadang bila tengok balik gambar-gambar lama, wanita-wanita kita awal-awal sampai tidur makan di tepi jalan, tapau. Kongsi-kongsi, 1 tapau 2 orang makan.
Kenapa? Sebab perjuangan kita pada masa itu ikhlas murni karena kita mau bebaskan Sabah ini daripada cengkaman UMNO dan Barisan Nasional. Betul kan tidak? Jadi takkanlah karena pangkat kedudukan kita tinggalkan kawan-kawan kita. Macam orang cakap, Datuk Ajis itu bukan anak jati Sepanggar, Wan. Tuan-tuan, kalau saya mau tinggalkan orang Sepanggar ini karena saya bukan anak jati, jutawan sudah saya, menteri sudah saya. Sila pada bulan Jatang masih lagi ada polis rider di depan, baru di depan, kan polis kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tidak, bukan soalnya saya jati ke tidak jati. Soalnya ini soal negeri kita, negeri Sabah. Dan setidak-tidaknya yang dikata anak jati bukan anak jati ini, hari ini saya masih berdiri di hadapan tuan-tuan, tidak seinci pun saya mundur. Esok ini pusing sandakan. Yang Amat Muhammad Ketua Menteri tanya sama saya, kau punya kaki sudah sehat kah? Saya jangan sampai kau punya kaki bertambah parah lagi. Saya beritahu dengan dia, Datuk Seri jangan bimbang. Kalau Datuk Seri cakap, biarpun nyawa Datuk Seri akan bagi untuk orang Sabah. Saya ini baru patah kaki. Pepatah cakap, patah kaki bertongkatkan dagu, patah dagu bertongkatkan palu. Membujur lalu melintang patah, mundur seinci tidak sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita kena buktikan, tunjukkan sama orang Sabah. Kalau ada parti yang tuan-tuan boleh letakkan kepercayaan, this is the party of the people of Sabah. Sekarang ini banyak parti muncul. DCS, LDP saya dipahamkan hidup balik. Saya ingat macam mayat, dia bangkit semula, hidup balik. SCPP pun dia punya presiden sudah lama mati, mau hidup tapi tidak boleh hidup, tapi mau juga bangkit. SCPP banyak parti. Saya mau jelaskan ini sama orang kampung warisan dan karansanan supaya kita belajar daripada sejarah. Ingat dulu Patista punya kempen? Apa kempen Patista? Dia yakinkan rakyat dia, penyokong dia, kita mau parti penjajah UMNO ditendang balik Malaya. Kamu ingat kan? Cek balik YouTube. Bukan saya cakap, Jeffrey Ketingan cakap. Kita kena undi Patista sebab dia bilang yang kita mau UMNO ini balik ke Malaya. Ini parti penjajah. So apa lagi penyokong Star tadi? Masa mengundi sampai bergegar tangan, hidup Star, bergegar tangan mau mengundi Star. Semangat punya pasal. Hidup Dr. Jeffrey. Oh, dia bilangnya King of Katak, bukan saya, dia cakap. Bergegar tangan penyokong Star, undi Star sebab dia bilang ini parti Malaya mau dikasih keluar. Sekali apa jadi? Apa jadi sekali dia ada peluang untuk memilih dan merealisasikan impian mereka, kempen mereka untuk keluarkan UMNO, sepatutnya mereka bersama-sama dengan kita. Sebab kita pun cakap sama misi, sama matlamat. Tidak mau lagi parti Malaya, tidak mau lagi parti UMNO Barisan Nasional. Sepatutnya mereka bersama-sama dengan kita bentuk kerajaan. Apa berlaku? Si Jeffrey pergi gabung sama UMNO, bergabung sama apa review-review. Tahu kan apa review-review kan? Dia bergabung balik sama Datuk Musa, bergabung balik sama UMNO. Tuan-tuan, saya tidak pernah nampak dalam sejarah saya pertama kali sebagai ahli parlimen ini, saya nampak Dr. Jeffrey tempat tun waktu pagi. Saya bilang, wah boleh tahan Dr. Jeffrey sudah insaf. Sekali tengok, hilang dia. Nampak viral di rumah Tan Sri Mahyudin dia. Sudah di sana lagi dia. Sekali malam datang balik di tempat tun. Mana satu si Jeffrey ini. Datang lagi dari tempat tun. Lepas itu hilang balik. Besok pagi pakai apa sudah dipanggil itu?
Sigar. Dia pakai sigar sudah di istana, ikut sama Tan Sri Mahyudin. 1 hari 4 kali lompat. Amazing. Hanya Dr. James yang boleh buat itu macam. 1 hari 4 kali lompat. World record. Jadi tuan-tuan, apa yang saya sebut ini, kenapa saya kongsi cerita ini? Belajar kita dari sejarah. Nampak mereka bergaduh, tapi di penghujung mereka bercantum semula bentuk kerajaan. Itu yang berlaku sama Patista, betul ke tidak? Sekarang strategi yang sama, cuma kali ini lebih banyak parti. LDP-nya muncul, PCS-nya muncul. Nah, ini PCS. Siapa presiden dia? Presiden parti PCS Hanifah bin Aman. Di dalam UMNO Musa bin Aman. Di Bersatu Hafiz bin Musa bin Aman. Di Patista Banan bin Ayub bin Aman. Tapi nampak bergaduh. Jadi takkanlah kita orang Sabah ini tidak boleh paham. Nampak bergaduh, agak-agak kalau di hujung, kalau kamu bagi undi, rasa-rasa dia apa? Dia bergabung sama siapa? Anak beranak tetap bergabung. Betul kan tidak? Jadi kalau sudah kita tahu realiti dia, tuan-tuan dan puan-puan, undi PCS itu undi UMNO, undi Bersatu, undi Patista, LDP juga, LDP, SPP juga, dia juga. Betul kan tidak? Musa juga di ujung dia. Undi LDP, undi SPP, undi PCS itu undi UMNO, undi Bersatu, dia juga. Hidup UMNO. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, tidak kira walau bagaimana banyak sekali parti pun, kalau kita jelas apa yang kita inginkan, tidak kira 10 penjuru sekalipun, kamu tengok lambangnya. Kalau kamu inginkan Sabah dipertahankan, pastikan undi parti Warisan Sabah. Itu yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah saya harap kepada semua, khususnya di masyarakat kampung ini, jangan bimbang apa juga isu yang mereka lemparkan kepada kita berkenaan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang dilemparkan ke atas kita. Bayangkanlah, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri bagi Kerantana. Bila dia bagi Kerantana, apa mereka tuduh? Oh, dia bilang ya itu idea Barisan Nasional. Idea Barisan Nasional, 30 tahun kamu perintah. Takkan mau urus Kerantana ini, mau tunggu kamu tumbang dulu baru ambil kredit. Betul tak tidak? Presiden parti kita ini dicaci, dimaki. Tuan-tuan, ini saya mau sebut ini. Orang Sabah, orang kampung Warisan, saya tahu ini live, saya harap orang Sabah dengar. Dicaci, dimaki. Konon lahir di Tawi-Tawi. Tidak cukup dengan itu, digelar dia penternak parti. Tidak cukup dengan itu, oh ini lambang parti Warisan, itu kapal PTI. Dihina, dimaki, dicaci. Tapi tengok presiden parti kita. Dia pusing nabawan ke Lingau Pensiangan. Apa dia buat? Dia bagi geran-geran tanah ini kepada masyarakat KDMR yang meragui dia. Tuan-tuan, orang bilang dia dilempar sama batu, dia kirim balik dengan bunga. Karena apa? Karena dia cakap, saya Ketua Menteri untuk semua kaum bangsa dan agama di negeri Sabah. PCS, Hanifah Aman, video dia masih viral. Apa dia bilang? Saya tidak kisah kalau negeri ini diperintah oleh Kadazan, Murut, Cina dan sebagainya. Tetapi jangan orang yang datang daripada pulau sana. Sekarang dia mau tanding minta undi di Pantai Timur. Saya mau tengok orang Pantai Timur mau bagikah undi sama orang yang menghina mereka, mencaci mereka. Saya mau tengok berapa banyak kursi PCS boleh menang di Pantai Timur negeri Sabah. Kalau ada orang Bajau di sini, kamu dihina, kamu dicaci, kamu digelar PTI,
hidup PCS, kalau saya jumpa bagus di rotan. Takkanlah kita bodoh sangat. Tuan-tuan, warisan ditubuhkan, percaya atau tidak. Bayangkanlah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalau dulu pantai timur, pantai barat terpisah karena ideologi yang berbeza. Lahirnya warisan, seolah-olah ada benda yang akhirnya mencantumkan timur dan barat. Syafi'i pantai timur, Daryl pantai barat. Bercantum pati ini menyatu padukan kaum, bangsa dan agama di negeri Sabah ini. Dan saya mau bagi tahu sama rakan-rakan kita, pati yang melawan sama kita ini. I want to tell you guys, the moment Sabahan are unite, tiada benda yang boleh memisahkan kami lagi. Cukuplah sejarah yang memisahkan kami. Insya Allah apabila kami bersatu, kami akan pertahankan negeri Sabah ini daripada puak-puak yang cuba mengambil kesempatan terhadap hasil mahsul kami. Tuan-tuan dan puan-puan, 2 tahun Datuk Syafi'i menjadi kerajaan. Sedar atau tidak, ladang sawit yang terbesar di Malaysia ini bukan di negeri Pahang, tempat bosku. Kawasan Felda, ladang Felda yang terbesar bukan di Pahang, bukan di Johor, tempat Tan Sri Mahyudin, bukan di Pahang, tempat bosku Najib, bukan di Perak, tempat Zaid Hamidi, tetapi ladang Felda terbesar ini letaknya di negeri Sabah. Sedar atau tidak, pengekspor minyak mentah terbesar di Malaysia ini letaknya di mana? Letaknya di Sabah. Maci-maci yang pergi Giant pergi survey ini, saya mau tanya, bila kamu pergi Giant, ada kamu nampak minyak masak yang dibuat di Sabah? Yang ada apa? Cap buru, Sri Murni, apa lagi? Naik, Helang. Tengok kilang dia di mana? Di Kampung Warisan, di Membakut, di Sungai Sibuga. Tuan-tuan, semua di sana. Sebab itu bila kita memerintah, kita ubah dasar itu. Kita bagi tahu Sabah should stop exporting all our resources back to Semenanjung Malaysia. Tinggalkan separuh di Sabah. Itulah dalam tempoh 2 tahun kita menjadi kerajaan, 3 minyak masak telah berjaya dibuka di negeri Sabah. Di Sandakan kita ada minyak masak jenama gold. Di Tawau ada minyak masak jenama base. Di Keningau kita ada minyak masak jenama on soil. Bayangkan, jenama orang Sabah. Kamu pusing itu minyak, tengok di mana kilangnya. Tuan-tuan, terima kasih. Dikasih air di kompom 1 jam lagi. Kamu pusing tengok di mana kilang itu dibuat. Di Sandakan, di Tawau, di Keningau. Siapa yang bekerja di kilang ini? Anak-anak Sabah, betul kan tidak? Zaman pemerintahan Barisan Nasional, bukan saja minyak kita diekspor, orang-orangnya pun diekspor. Itu yang banyak, ramai orang Sabah bekerja di Semenanjung Malaysia. Saya pergi Johor, tuan-tuan. Bila saya pergi Johor, adalah permintaan, sebab saya lawat balai polis, itu musim. Adalah permintaan orang Sabah ini, Datuk, bolehkah perjumpaan dengan anak Sabah? Saya ingat, ini barang 20-30 orang. So saya bagi tahu, bolehlah buat perjumpaan. Bila saya datang, umpama lautan manusia, orang Sabah punya ramai di Johor. Saya bagi tahu, kalau saya tanding di sana, kompom menang jadi ahli parlimen di Johor. Sebab ramai orang Sabah di sana. Persoalan dia, kenapa ramai orang Sabah kerja di sana? Itulah bukti kegagalan kerajaan terdahulu, hingga terpaksa ramai anak-anak kita yang berhijrah mencari sesuap nasi di negeri orang. Sabah punya kaya, kayu balaknya ada, ikannya ada, pulau-pulaunya ada, minyak sawitnya
kali saja waktu gempa bumi. Tapi tetap bergoyang, tetap dia berdiri di sana. Lambang kebanggaan orang Sabah. Punyalah banyak hasil kita, tapi langsung tidak ada industri yang dibuat oleh kerajaan terdahulu. Jadi maka dengan itulah apabila kita menjadi kerajaan, tuan-tuan, sebab itu kita stop ekspor kayu balak ke luar negara. Karena bayangkan, yang bekerja dapat hasil daripada hasil-hasil kita, orang-orang Jepun, orang-orang Hong Kong, orang-orang Taiwan, orang China. Sebab kita bagi mereka supply, mereka buka kilang. Yang kerja orang Jepang, orang Jepun. Kayu kita punya, mereka yang kerja. Yang untung kroni syarikat kawan-kawan si Musa. Untung Yayasan Sabah seciput saja. Itu yang beasiswa waktu mereka memerintah Yenle. Tidak tahu kalau bahasa Pakistan kok sifar. Tidak tahu apa sifar. Tiada. That's why bila kita menjadi kerajaan, kita ubah polisi itu. Yang membuat Ketua Menteri stop ekspor kayu balak. Memang kita tahu, apabila kita stop ekspor kayu balak, ekonomi kita akan jatuh sedikit. Sebab kenapa? Dari segi royalty kerajaan Sabah tidak dapat. Tapi apa kita lakukan? Bila kita ekspor kayu balak itu kita hentikan, industri hiliran kita perkasakan, kilang-kilang kita buka. Kita bagi tahu dengan kilang-kilang perabot, buka kamu punya kilang. Kita garanti supply. Ambil anak-anak Sabah. Apabila kamu punya perabot siap, kita akan bantu, kerajaan akan bantu untuk cari market, kita ekspor kamu punya perabot ke luar negara. Lepas itu sumil-sumil yang ada, kita maklumkan kepada mereka proses kayu-kayu balak ini. Mana yang sudah siap kita ekspor, papan lapis, plywood, bruti dan sebagainya. Itu yang kita ekspor. Supaya apa? Supaya kilang-kilang ini boleh perkasa, cukup dia punya supply, boleh ambil anak-anak Sabah bekerja, dan dalam jangka masa yang panjang, kilang-kilang ini berpotensi untuk dimajukan dan berkembang, dan yang paling penting, boleh bersaing dengan negeri-negeri yang ada di semenanjung Malaysia. Jadi tuan-tuan, apa yang saya sebut ini memerlukan masa untuk dia matang. Budak baru lahir, tuan-tuan, 2 tahun, bercakap pun tidak pandai. Adakah budak lahir 2 tahun pandai bercakap? Mungkin bapak mama lah, dia boleh panggil. Musangking kita tanam hari ini, mana ada keluar buahnya besok? Kalau ada, beritahu sama saya mau beli itu bibit. Ada kan? Ada rambutan yang kau tanam hari ini, besok keluar buahnya merah? Tiada. Dia memerlukan masa untuk kita bina dan suburkan dia. Apabila kita tanam itu musangking, kita kena teruskan usaha untuk menyiram dia, menjaga dia, dan suburkan dia. Mana ada kau tanam itu musangking, terus kau kasih tinggal, saya tunggu 2 tahun, tidak ada, aku potong ini musangking. Ada. Macam juga anak. Kalau anak sudah lahir, dalam tempo 2 tahun, dia mula berdiri, pimpin tangannya. Sudah pimpin tangannya, dia start berjalan, dia jatuh. Apa kita buat? Kita buang itu budak, lepas itu buat yang baru? Ada? Mana ada? Tapi kita kena pimpin tangannya. Apabila anak ini kita pimpin tangannya, dia jatuh, apa kita buat? Kita kena yakin dan sabar dengan dia. Ambil balik tangannya, angkat dia berdiri, pimpin tangannya, supaya dia boleh berjalan. Teruskan pimpin dia. Dan kalau kita mempunyai kesabaran, tuan-tuan dan puan-puan, insya Allah anak ini bukan hanya boleh berjaya, maka bukan saja dia boleh berjalan, silap hari bulan boleh menjadi pelari pecut negara, lari 100 meter dalam tempo beberapa saat saja. Samalah konsep dia dengan kita kerajaan. Kami ini baru 2 tahun. Tengoklah para pemimpin parti warisan, bukan saja muda-muda, yang paling mencuitkan hati handsome lagi, termasuk yang bercakap ini. Nah, ini iklan sikit. Nah, ketawa kakak ini berbana kompong, betul lah. Tuan-tuan, pemimpin kita kebanyakannya orang-orang muda pun, tidak ada pengalaman pun. Tapi janganlah karena mereka ini muda, tidak nampak lagi result dia,
kita tukar. Tukarlah, baru 2 tahun ini tidak bagus juga warisan, tukar lagi parti baru. PCS pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah kita kena sabar. Dalam kita membangunkan bangsa dan negara, dia memerlukan masa untuk dia matang. Rome was not built in a day. It was built hundred of years. So samalah macam kita, insya Allah apa yang penting kepada kita, kita hanya perlukan satu platform. Beza kita dengan mereka, tuan-tuan, bezanya parti warisan ini setidak-tidaknya kunci rumah ini kita sudah pegang sendiri. Kita tidak payah rujuk dan tanya orang di sebelah sana tentang apa yang ingin kita lakukan di negeri Sabah. Oh, sebelah ni cakap apa? Otonomi, kita bagi sama si Bung. Otonomi? Baru sejak bergaduh Siramandalan sama si Bung, Siramandalan terbang pergi mana? Siapa dia jumpa? Dia jumpa si Zahid. Itu pun tidak mau dijumpa si Zahid. Persoalan dia, kenapa dia mau jumpa si Zahid? Kalau betul otonomi, betul kan tidak? Rujuk juga pergi sana balik, tuan-tuan. Jadi jangan percaya kepada janji-janji mereka. Ingat Diki Manis. Kamu ingat Diki Manis? Apa janji si Zahid? Oh, dia janji saya buat, saya ubah balik, saya ulang balik dia punya style dulu. Waktu Diki Manis, dia pusing-pusing begini lagi. Dia berucap begini dengan style dia. Wallahi wa billahi wa tallah. Kalau UMNO balik ke Putrajaya, 100% MA 63 akan diberikan kepada Sabah. Apa kau rasa sekarang? Oren? Ada 63? Tiada. Itu yang saya sebutkan tadi, banyak kali sudah kita dijanji. Tuan-tuan, si Hanifah cerita pasal MA 63 ini, kita anjurkan forum untuk kita menuntut MA 63, anjur itu forum. Apalagi tadi si Jeffrey pun semua, si Ansari berkumpul di atas pentas. Forum 63. Sudah siap forum, antar memorandum dengan ketua, dengan Perdana Menteri. Tunggu, kata Piramli. Apa yang ada? Kosong. Bila tidak ada tindakan, saya merasakan kita perlu melakukan lagi forum untuk menuntut MA 63. Forum lagi. Saya rasa bagus kita gelar Datuk Seri Hanifah ini sebagai bapak pemforuman negeri Sabah. Sebab balik-balik forum. Ini lagi pasal tuntutan Filipina. Dia tanya kita gagal. Dia menteri luar 9 tahun, tuan-tuan. Apa dia buat tentang tuntutan Filipina? Sepatutnya sewaktu dia jadi menteri luar, dia patut masukkan, sebab dia selaku urus setia, dia patut masukkan salah satu agenda negara-negara ASEAN meletakkan bahawa tuntutan terhadap Filipina terhadap Sabah ini perlu dihentikan serta-merta. Ada dia buat? Dia elek? Tiada. Jadi percaya lagi, sekarang mau jadi hero, kita tuntut perjanjian Malaysia 63. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah orang Sabah ini kita perlu belajar daripada kesilapan. Belajar daripada sejarah. Kita melihat, jangan percaya kepada mulut ucapan para pemimpin. Tengok kepada tindakan mereka. Tuan-tuan, kami berjanji dulu kita akan bagi kerentana mansukan komunal. Kita tunaikan atau tidak? Dulu kita berjanji, kita cakap kita akan wartakan kampung-kampung yang ada. Walaupun masa itu saya mengakui, ya lalulah kita pembangkang, ingat, mewarta ini senang. Kita bukan main semangat mau mengasih tumbang UMNO. Kita akan wartakan dalam tempo 100 hari. Saya ingat senang, rupa-rupanya bila jadi kerajaan susah. Ada perundangan, ada proses perlu dilakukan. Tapi yang saya ingin nyatakan, walaupun tidak berjaya dalam tempo 100 hari, tapi komitmen kita cukup jelas. Hari ini terbukti banyak kampung-kampung yang telah pun kita wartakan. Apa kita janji waktu pilihan raya? Kita akan menyediakan sebanyak yang mungkin peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Kita tunai tidak janji kita? Kita buka kilang-kilang, ini bukan usaha ke arah merealisasikan manifesto ke tidak? Tapi memanglah memerlukan masa. Jadi tuan-tuan dan perempuan, banyak lagi kalau saya mau sentuh. MA 63. Saya mau bagi tahu dengan tuan-tuan dan perempuan, tanpa forum dalam tempo 2 tahun warisan menjadi kerajaan.
Daripada 21 tuntutan kita terhadap perjanjian Malaysia 63, 17 berjaya kita bawa balik untuk rakyat negeri Sabah. Tanpa forum, tuan-tuan. Dan itulah bukti bahawa tidak ada parti yang boleh kita letakkan harapan melainkan parti warisan Sabah ini. Dan maka dengan itu saya berharap kepada rakan-rakan keluarga kita di kampung ini, teruskan istiqamah, kekalkan iman, kuatkan, kekalkan prinsip. Kalau kita pemimpin telah menunjukkan jalan itu, ayo kita bersama-sama. Saya yang saya risaukan ini, tuan-tuan dan puan-puan, satu saja. Saya tahu kita boleh menang, tetapi saya tahu juga kita boleh kalah. Kita kalah kalau kita berpecah. Kita kalah kalau kita lihat apabila sampai sudah barang-barang itu, iman tadi goyang. Sampai ada yang cakap, tiada duit, tiada undi. Matilah kita kalau begitu. Saya mau bagi tahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya kena admit pada malam ini. Kalau tuan-tuan rakyat negeri Sabah minta untuk kita bersaing dengan parti di sebelah sana dengan uang ringgit, saya cakap terus terang, kami tidak mampu untuk melawan mereka. Kami tidak punya duit. Kalau mereka boleh mampu beli tawar sampai jutaan ringgit kepada YB, kami tidak mampu, tuan-tuan. Sebab kenapa? Beza kami dengan mereka, kami ini bukan perompak, lanun, pencuri. Kami bukannya golongan kaya pun. Kalau kamu kenal YB Aruna, kenal YB Azalina, kenal YB Manis Muka itu kamu pergi rumah dia di Sempurna. Sampai hari ini rumah dia masih terbengkalai, tidak siap. Kalau dia dipikir badan dia, terima duit, tawaran, rumah dia mengkali siap sudah. Tapi walaupun rumah tidak siap, tapi karena prinsip perjuangan, tidak berganjak walau seinci. Sebab itulah saya ingin sebut pada malam ini, saya kena maklumkan kepada rakyat negeri Sabah. Kalau minta untuk kami bersaing dengan uang ringgit, angkat tangan kami awal-awal. Asal juga bendera putih, memang putihlah kami angkat. Tidak mampu kami bersaing. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau bersaing dari segi keikhlasan, hasil kerja, insyaAllah we can do better than UMNO and Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka dengan itu saya sekali lagi berharap. Terakhir, saya sentuh dalam ucapan saya, menyentuh tentang tidak lain tidak bukan calon. Dalam setiap pilihan raya, yang paling mencabar bagi setiap presiden parti ialah calon. Calon ini yang paling penting. Saya sudah sebut dan saya ulang juga hari ini. Di tempat lain bagi yang sudah dengar mungkin mereka sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu di sini, dan saya kena jelaskan perkara ini karena ianya penting. Karena the last piece of puzzle dalam setiap pilihan raya is calon. Secara realiti dia, apabila sesuatu pilihan raya berlaku, satu parti akan meletakkan satu calon dalam setiap kawasan. Mana ada satu parti letak 10 calon logo yang sama? Tidak mungkin. Jadi contoh ada 10 orang yang berminat menjadi calon, bagaimana pandai pun presiden parti kita, tetap satu orang saja dipilih. Betul atau tidak? Maknanya bagaimanapun pun formula diambil, tetap 9 itu kecewa. Dan kalau 9 ini mempunyai jiwa yang besar untuk Sabah dan masa depan anak-anak Sabah, yang 9 ini akan berjiwa besar. Mereka akan bekerjasama dalam memastikan tidak kira siapa calon, yang penting siapa yang membawa panji perjuangan kita, itu yang perlu kita bantu dan menangkan. Maknanya kalau 9 lawan 1, tolong yang 1, matematik cakap, insya Allah dengan semangat orang-orang Sabah, dengan kekentalan dan prinsip orang-orang Sabah, saya yakin insya Allah kita boleh menang. Khususnya di kawasan Parlimen Sepanggar ini, 3 Jun yang akan dipertandingkan ini, insya Allah saya cukup yakin, kalau tidak membohong hati kecil naruni saya ini, I'm very confident that we can win this 3 Jun seat, insya Allah, dalam pilihan raya yang akan datang. Tetapi yang saya risau, apabila diumum calon 9 tidak berjiwa besar, 9 berpakat-pakat untuk sabotaj yang 1 mau kasih tahu ini Kompom dan Sepi salah pilih. Kita buktikan bahwa pilihan dia salah.
9 keroyok yang satu campur 5 penjuru lagi parti lain lawan kita, 14 orang keroyok yang satu, matematik. Ambillah profesi daripada mana, memang kita akan kalah. Betul atau tidak? Kalah. Tapi apa berlaku kalau kita kalah? Yang saya risau tuan-tuan, bukan saja calon kecewa, bukan saja jenderapati kecewa, tapi yang akan kecewa ini jutaan rakyat Sabah yang inginkan parti warisan terus memerintah. Akhirnya kerana kita memilih berlandaskan emosi, akhirnya calon kita kalah. Bila calon kita kalah, tidak boleh sumbang kursi kepada kerajaan, kepada parti warisan di peringkat pusat. Dan apabila tidak cukup kursi kita di peringkat pusat, maka kita gagal membentuk kerajaan negeri. Itulah natijah dia. Kalau kita memikir emosi melebihi kewarasan pemikiran kita untuk masa depan anak-anak kita. Maka dengan itu saya mengambil peluang ini. Hari ini, di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, saya merayu, I am sure dan saya yakin yang amat berhormat Presiden Parti kita akan meneliti sedalam-dalamnya tentang calon ini. Dan saya minta apabila yang amat berhormat Presiden Parti kita telah memilih, bukan kerana 9 tadi itu tidak baik, bukan kerana 9 tadi itu tidak layak. Mereka ini layak, mereka ini baik, mereka ini mempunyai kelayakan. Tetapi oleh kerana dia kena memilih satu saja, maka suka atau tidak terpaksalah dia mengambil keputusan itu selaku presiden. Dan maka dengan itulah saya minta yang 9 itu jangan patah semangat. Saya masih ingat lagi sewaktu saya dipilih menjadi calon parlimen di Sepanggar ini, berat hati saya malukan tuan-tuan, sejarah dia bukan mudah bagi saya sedar diri saya. Mereka cakap saya bukan asal anak jati Sepanggar, bukan mudah untuk saya menerima amanah yang diletakkan ke bawah saya. Tapi saya cukup memuji rakan-rakan yang ada di hadapan ini. Saudara Saleh, saya masih ingat sampai bergaduh kita, dia sampai hampir memukul wakil SPR, saya masih ingat lagi masa itu. Kenapa? Karena semangat dia ingin membuat perubahan. Dan alhamdulillah, walaupun saya menjadi ahli parlimen, hari ini sudah dia menjadi pengurusi SAFMA Negeri Sabah. Demikian juga rakan-rakan yang lain sudah ada tempat dia. Dan insya Allah, kalau kita menjadi kerajaan lagi, saya yakin insya Allah kawan-kawan kita yang lain, para pejuang kita yang lain, akan insya Allah jasa mereka akan tetap kita kenang. Dan kita akan usahakan sebaik yang mungkin agar mereka-mereka ini mendapat tempat. Bukan hanya dari segi struktur pentadbiran, tetapi dari segi jasa parti dan juga sebagainya. Itu insya Allah kita akan kenang dan berikan mereka peranan dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih. Ini baru chapter 1. Apabila kempen sudah dimulakan, insya Allah saya akan datang lagi ke kampung ini dalam siri kempen kita. Karena selaku ketua bahagian, saya telah maklumkan kepada yang amat berhormat Presiden Parti, saya I will try my level best. Kalau dulu kita berjaya menyumbangkan 3 kursi, 1 parlimen, 2 DUN kepada Parti Warisan, saya maklumkan kepada yang amat berhormat Presiden Parti juga, insya Allah dengan kudrat yang ada, walaupun dengan bertongkat, dengan kudrat yang ada ini, insya Allah saya akan cuba dan pastikan siapa juga yang akan dicalonkan, kita mesti memastikan kemenangan perlu kita berikan kepada Parti Warisan agar kita boleh membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum yang nanti. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh ke tidak? Boleh. Saya yakin Warisan insya Allah kita akan menang. Kalau ditengok daripada semangat tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya tersentuh hati saya kerana tuan-tuan masih berada di sini dalam keadaan banyak kekurangan dan kelemahan kita. Pemimpinnya baru-baru, pegawai-pegawai yang kita letakkan pun kebanyakannya baru-baru dan tak ada pengalaman. Tetapi dalam kekurangan yang ada itu, tuan-tuan masih boleh menerima dan mempunyai kesabaran untuk terus memberikan harapan agar Sabah ini dapat kita pimpin dan perintah melalui parti anak tempatan, Parti Warisan Sabah ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Tuan Haji pencadang saya, Tuan Haji Ahmad yang telah sudi menjemput saya pada malam ini. Terima kasih kepada ketua-ketua kampung, pengurusi MPKK yang ada di hadapan ini, Ustaz,
Lepas ini dia spray lagi tempat ini. Kepada ketua-ketua cawangan kita, kepada sayap-sayap parti, jentera-jentera parti. Bersama-sama kita ni ada Puan Fe, pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita ada pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama dengan kita. Kepada rakyat, khususnya masyarakat di Kampung Kalansanan, jika ada kesilapan dan kelemahan saya sepanjang 2 tahun menjadi ahli parlimen ini, saya daripada hujung kaki hingga ke hujung rambut memohon 1000 kemaafan. Demikian juga bagi pihak rakan-rakan ahli Dewan Undangan Negeri yang ada. Kalau ada kelemahan dia, kelemahan di sini sana, saya memohon 1000 jari, 10 jari untuk memohon 1000 kemaafan. Dan insya-Allah apa juga kelemahan yang ada kita akan cuba perbaiki di masa akan datang. Dan apa yang penting kepada kita, insya-Allah semoga warisan akan terus memerintah di negeri Sabah yang tercinta, Sabah di negeri di bawah Bayu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.